Assalamualaikum dan salam pertemuan. Okey, kita bertemu semula dengan tajuk bab 9 ini berkaitan dengan dasar luar. Okey. Terima kasih kepada anak-anak yang telah melihat perkongsian video 9.1, 9.2. Hari ini kita nak tengok 9.5. Bila sebut cabaran. Bila pelajar belajar bahagian ini, pelajar akan tengok bagaimana cabaran kita nak mengukur. Itu objektif kita lah. Cabaran nak mengukuhkan dasar luar. Dan pelajar kenalah buat apa sedikit interpretasi tentang cabaran kita. Ini disebut cabaran ni. Cabaran. Dia ada kata kunci sini. Bila kita jumpa cabaran, samalah maksud dengan halangan. Kadang-kadang soalan itu, apakah halangan? Apakah rintangan? Samalah ya. Ngan-ngan juga tu. Halangan, rintangan, cabaran untuk kita mengukuh. Kukuh tu maksud kita nak pastikan dasar luar kita tu dapat dilaksanakan dengan baik. Okey. Kalau kita tengok kepada buku teks ini, dia hanya ada 2 muka surat saja, 9.5 ni. Tak banyak. Jadi hari ini cikgu akan perincikan tentang 9.5. Dia bermula dengan dasar luar ini memasuki fasa baru sejak tahun 1970-an. 70-an automatik kita dapat keluarkan yang ini di suatu pemerintahan Tun Abdul Razak. Kita mengamalkan dasar yang kita panggil pada waktu itu dasar berkecuali. Salah satulah. Okey. Apa yang kita nampak? Zaman Tunku ni, zaman Tunku Abdul Rahman, dia telah memulakan dan dikukuhkan oleh Tun Razak. Pada waktu ini sudah tentulah dia ada ini. Apakah cabaran dia? Cabaran. Kalau tengok, cabaran meliputi aspek pertahanan, aspek pertahanan ekonomi. Banyak tu ya. Ini cabaran dia. Cabaran yang dihadapi oleh kepimpinan negara pada waktu itu di bawah Tun Razak. Okey, kita akan tengok satu persatu. Yang pertama ialah cabaran politik antarabangsa. Bila sebut politik antarabangsa, pelajar kena tahulah luar negara. Pada waktu itu, seperti yang cikgu dah bagi tahu tadi, negara kita ni mengamalkan satu dasar yang kita panggil sebagai dasar berkecuali. Lari ke situ pula begini. Kita mengamalkan dasar yang dipanggil sebagai dasar berkecuali. Apa tu dasar berkecuali? Hari tu cikgu dah detail. Pelajar boleh tengok video-video sebelum ini. Maksudnya lebih mudah. Di sini diperincikan sikit. Kita ni menjalinkan hubungan tanpa mengira ideologi. Pada sebelum ni kan kita tidak buat hubungan dengan beberapa negara tertentu, contohnya negara yang berfahaman komunis. Nampak sini dia kata apa? Kita mengamalkan dasar hubungan negara luar tanpa mengira ideologi. Kalau kita tengok gambar itu, pemimpin China pada waktu itu negara komunis. Maksudnya kita jalinkan hubungan mungkin atas faktor perdagangan, atas faktor-faktor lain yang kita rasa perlu ada hubungan dengan negara China ni. Zaman Melaka pun kita ada hubungan dengan China, bukan? Ini kita nampak. Buktinya apa? Contohnya, tengok contoh. Contohnya, lawatan Tun Razak ke negara tersebut pada tahun 1974. Ada fakta, ada contoh. Faktanya ialah cabaran politik antarabangsa. Ini fakta. Kalau kita fakta. Ini fakta. Ini huraian. Ini ialah contoh. Okey, good. Ada 3 tu. Dah.
dapat 3 markah. Kalau kita agak-agak, kenapa ada orang tengah-tengah ini? Ini sebagai jurubahasa. Mungkinlah sebagai jurubahasa. Sekiranya berlaku ketidakfahaman maksudnya apa. Jadi jurubahasa tu bolehlah menyampaikan dengan lebih mudah. Okey. Itu yang pertama. Number 1. Letak nombor 1 sini comel kan? Kalau kita letak warna hijau, cantik ni. 1. 2. Cabaran dari segi politik serantau. Tadi antarabangsa. Serantau ini ialah senang cerita. Bila sebut serantau, ini ialah dalam dekat dengan kita. Dekat dengan Malaysia lah. Mungkin negara serumpun ataupun yang berhampiran dengan kita. Ataupun dalam erti kata lain, mungkin kita boleh panggil ini adalah daripada rakan-rakan daripada negara ASEAN. Baik, tadi negara komunis. Kita pada waktu itu sudah mula ni menghadapi ancaman komunis. Apa cabaran kita? Dia kata situ huraiannya ialah perluasan pengaruh komunis di Indochina. Indochina ni dekat Vietnam, Myanmar sana, yang menyebabkan ketidakstabilan kepada rantau. Ada 2 huraian. Bila komunis tak stabil. Jadi kita nampak di situ. Yang ketiga, kebanjiran pendatang asing dari Vietnam ke Asia Tenggara. Ingat, kita pernah menyediakan satu pulau kepada masyarakat luar, khususnya pelarian-pelarian ini. Kalau pelajar tengok nama pulau, boleh cari di internet lah. Nama pulaunya ialah Pulau Bidung. Dekat Terengganu. Kita bagusnya kita ni. Jadi, bagaimana langkah nak mengatasi tadi? Kalau kita tengok di sini, bijaknya Tun Abdul Razak, Perdana Menteri kita, dia telah menyokong, menggerakkan usaha menyokong. Kita nak ambil warna apa ni? Kita mungkin boleh ambil lagi huraian, kita tak warna inilah. Menggerakkan usaha, maksudnya dialah yang jadi orang tengah. Sidang kemuncak ketua-ketua negara ASEAN. Ini Perdana Menteri semua. Di mana? Di Bali, Indonesia. Dia kumpulkan semua kepimpinan tertinggi Asia Tenggara. Duduk, kita berbincang untuk pergolakan di Indochina dan masa depan rantau. Ini kalau kita katakan nilai, kalau keluar soalan, apakah nilai? Ini mungkin keluar tentang soalan nilai. Yang tadi kita nampak. Yang sini pun kalau kita katakan nilai pun pelajar mungkin boleh jawab. Apa nilai kita nampak? Di sini ada nilai. Kita nampak apa nilai yang kita dapat daripada sikap Tun Razak itu. Okey, 2 dah. Antarabangsa dengan kita mengamalkan dasar berkecuali, pergi ke China. Serantau, kita menghadapi masalah komunis, kita buat apa? Yang ketiga, ini yang ketiga ni, nombor 3. Kita letak warna biru pula. Okey. Oleh kerana kita menghadapi ancaman komunis, kita pun baru nak naik lah. Malaysia ini menghadapi cabaran dari segi keselamatan dan pertahanan. Keselamatan dan pertahanan. Macam mana kita nak mengukuhkan? Jadi, apa tindakan dia? Ini kena faham. Tindakan yang dibuat. Ini yang tindakan lah. Tindakan. Ialah, Malaysia telah buat satu perjanjian. Ini perjanjian. Satu perjanjian namanya ialah Anglo-Malaysian Defence Agreement. Kita buat perjanjian pertahanan dengan negara Britain. Kenapa negara Britain? Sebelum itu kita ada perjanjian, tapi selepas ini kita nampak. Dulu kita buat perjanjian AMDA. Tapi pada waktu ini, perjanjian itu, oleh kerana komunis pun dah semakin tak ada, kurang sikit lah, bukan kata tak ada.
maka ditamatkan pada tahun 1971. Ingat, AMDA ni membantu kita, membantu negara kita menghadapi ancaman komunis sebelum ini. Zaman kepimpinan Perdana Menteri. Nampak ni? Oi, hebat. Ni Dr. Ismail Abdul Rahman kan? Apakah pandangan anda? Pandangan anda hubungan China pada masa depan? Pada masa depan. Kita kena perincikan. Kalau jumpa, macam mana nak jawab cikgu macam ni? Soalan. Pelajar cuba perincikan hari ini dari segi ekonomi. Pelajar cerita hari ini dari segi sosial tentang vaksin. Mungkin kita boleh katakan, ini banyak benda vaksin. Ekonomi ni maksudnya, mungkin kita boleh katakan barangan ni, ataupun pelaburan. Okey, pelajar boleh cerita. Politik pun samalah. Sebab China ni sebuah kuasa besar pada hari ni. Baik, jadi habis saja tadi, sambung tadi. Habis saja dah tamatkan AMDA, takkan tamat gitu aja. Malaysia buat perjanjian lain pula. Satu perjanjian baru yang namanya ialah perjanjian Five Power. Ni Five Power Defense Arrangement. Ni FPDA, payah dah sebutnya. Senang cerita, perjanjian pertahanan 5 negara. Yang melibatkan negara apa? Kita tak payah fikir jauh-jauh lah. Pelajar tolong ingat, ini pun dah okey. Ini boleh jadikan soalan objektif ni. Soalan dia sini ditanya, mungkin dia tanya soalan. Negara yang terlibat, berapa buah negara? Okey. Apa keuntungan kepada kita buat dengan 5 negara ni? Cuba bilang ada gambar 5 tu kan. Kita dapat banyak benda lah. Kalau kita tengok, kita dapat bantuan teknikal dan latihan bersama. Dengan negara-negara inilah kita buat bersama. Jadi di situ kita nampak semakin kukuhlah pertahanan negara kita. Dan kita juga, kita pula, pemimpin negara kita juga dalam satu mesyuarat bersama Menteri Pertahanan ASEAN, Malaysia, menandatangani perjanjian sempadan dengan Thailand. Sempadan kita dengan Thailand ni dekat je. Ada sungai, Sungai Golo, ada batu aja, ada tanah dan sebagainya. Ini cabaran kita antarabangsa, serantau dan pertahanan. Pertahanan ni, tamatkan AMDA, buat perjanjian baru FPDA, apa yang kita dapat, bantuan teknikal dan sebagainya. Baik. Dan yang terakhir ni, cabaran dari segi ekonomi. Ini yang keempat. Jelaskan cabaran dari segi ekonomi yang dihadapi oleh Malaysia di zaman Tun Abdul Razak. Cabaran kita tengok situ. Kita nak menjadi sebuah negara maju dah sekarang ni, kita baru nak menuju lah. Wujudnya dominasi negara maju. Maksudnya dominasi ni maksudnya monopoli. Negara-negara tertentu dalam, kita nampak mereka ni menentukan harga biji timah, getah, minyak, gas. Kita semua hasil kita tu. Macam hari ni juga ada monopoli, orang kata, ada baca lah soal khabar kan, monopoli vaksin lah dan sebagainya. Kesannya macam negara kecil macam kita lah. Jadi macam mana nak atasi benda ini? Nak atasi asal biji timah dan minyak dan sebagainya. Baik, kita tengok yang pertama, biji timah. Apa je tulis tepi kecil, tak apa. Ini ialah biji timah. Ini ialah gas dan asli. Itu minyak. Okey, kita nampak Okey. Kita buat perjanjian dengan negara mana ni untuk stabilkan biji timah? Kalau kita tengok, cikgu letak warna hijau sini, dengan Majlis Timah Antarabangsa.
untuk stabil ke timur. Di sini pula kita nampak desakan Malaysia agar harga barang dikawal, kita suarakan melalui organisasi tertentu. Kita ni antara pengeluar gas asli yang terbesar di Asia Tenggara. Di mana? Bintulu, Sarawak. Minyak, Malaysia menubuhkan Petronas. Apa maksud Petronas? Petro Nasional. Tengok nampak gambar tu kan. Hebat. Jadi cabaran-cabaran ini ada juga kita nampak berjaya atau tidak ditangani oleh kepimpinan. Nak sebut payah. Kepimpinan kita berjayalah. Kita nampak melalui tindakan bijak yang akhirnya membawa manfaat besar kepada negara. Inilah kita ni. Petronas sampai hari ni. Timah dah tak ada dah. Gas asli sampai sekarang. Perjanjian pertahanan ni sampai sekarang masih ada. Hubungan serantau, politik serantau, hubungan dengan China sampai sekarang. Jadi kita nampak pelajar. Dua muka surat saja kita belajar hari ni. Tapi detail juga huraian kita. Next kita akan sambung nanti 96 ASEAN. Okey, itu saja sembang-sembang kita. Sembang-sembang belajar, conteng-conteng belajar. Dan nanti cikgu akan bagi modul conteng-conteng untuk bantu mengukuhkan pemahaman pelajar. Okey.